Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Naila Huda, dan hari ini kita tahu menandakan hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB dikuatkuasakan di Lembah Kelang, Selangor dan Putrajaya, begitu juga dengan Kuala Lumpur. Dan Naila juga nampaknya telah pun beradaptasi kepada norma baru, cuba untuk bekerja daripada rumah, dan ini kita bawakan mengenai Awani Pagi pada hari ini, iaitu kita ingin melihat kepada susulan peningkatan kes COVID-19 ini sehingga mencatatkan rekod baru semalam dengan 660 kes, dan sempena Hari Anestesia Sedunia pada 16 Oktober, kita ingin mengupas tentang aspek rawatan, khususnya membabitkan penggunaan anestesia yang menjadi lebih penting dalam usaha Barisan Harapan merawat pesakit COVID-19 ini, Nala. Ya, dan banyak juga mitos yang dipercayai orang ramai berhubung dengan anestesia ini yang mungkin menyebabkan kekeliruan, dan juga ada sikit yang khawatir berhubung dengan penggunaan anestesia dalam rawatan ini. Jadi untuk menjelaskan tentang mitos dan juga apa pentingnya penggunaan anestesia, terutamanya khusus ketika kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19, bersama kami menerusi Skype pagi ini Profesor Dr. Marzida Mansor, merupakan Presiden Persatuan Pakar Anestesiologi Malaysia dan Perunding Kanan Anestesiologi PPUM. Kita juga bersama Datuk Dr. Jahizah Hassan, Presiden College Pakar Anestesiologi Akademi Perubatan Malaysia. Terima kasih Dr. Marzida dan juga Dr. Jahizah bersama kami sempena Hari Anestesiologi Sedunia. Dan kita nak mulakan dengan konteks situasi COVID-19 terkini. Mungkin Profesor Dr. Marzida boleh terangkan daripada pandangan pakar anestesiologi, bagaimana Prof melihat peningkatan kes sejak kebelakangan ini diikuti dengan PKPB yang telah pun dikuatkuasakan bermula hari ini di beberapa lokasi, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana Awani menyebut kami di dalam wawancara hari ini. Sedar tidak sedar kita telah pun memasuki gelombang ketiga penurunan kes COVID-19 ini, dan kita telah dapati bahawa gelombang ketiga ini kes-kes adalah 2 kali ganda lebih tinggi daripada kes-kes di waktu gelombang kedua dahulu. Tidak dinafikan bahawa pilihan raya di Sabah boleh dikaitkan dengan penurunan kes sekarang ini. Walau bagaimanapun, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah pernah menggambarkan bahawa akan terjadi peningkatan kes-kes di musim sejuk di hemisfer utara. Oleh itu, peningkatan jangkitan sakit COVID-19 ini bukanlah satu yang langsung tidak dijangkakan. Rasa-rasa saya merasakan kejadian sekarang ini adalah disebabkan kelonggaran kepatuhan melakukan SOP dan juga menggunakan norma kehidupan baharu seperti memakai penutup muka di kawasan awam, membasuh tangan dengan serap dan juga penjarakan fizikal. Sebab mengapa kepatuhan telah menurun, mungkin disebabkan oleh keletihan atau mungkin juga disebabkan oleh kekeliruan ataupun kurang disiplin diri, dan juga disebabkan sesetengah masyarakat yang menidakkan bahaya COVID-19 ini, yang merupakan suatu penyakit yang kita banyak tidak tahu tentangnya. Oleh itu, sempena Hari Anestesia Sedunia ini pada 16 Oktober ini, saya ingin menyarankan agar semua anestesiologis di negara ini bersiap dia untuk menghadapi cabaran COVID-19 yang baru ini. Saya rasa dengan latihan yang telah kami dapati dan juga dengan pengalaman yang lalu,
semenjak dari awal wabak pandemik ini, kita dan juga disebabkan kita telah mengetahui tentang musuh kita dengan lebih sedikit, kita adalah mempunyai posisi yang baik untuk menangani jangkitan ini. Okey, baik. Mungkin Datuk Dr. Jahizah boleh menerangkan kepada kita. Kita tahu anestesia ataupun bius ini merupakan satu bidang, satu kepakaran yang sangat penting, menjadi lebih penting dalam kita memerangi COVID-19 ini. Jadi Datuk Dr. Jahizah boleh terangkan apa peranan pakar anestesiologi dalam kita memerangi wabak COVID-19 ini, Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih ya pada Astro Wani kerana sudi menjemput kami berdua pada pagi yang mulia ini. Ia amat merupakan satu pengiktirafan ya untuk kepakaran kami. Lebih-lebih lagi bulan ini ialah sempena sambutan Hari Anestesiologi Sedunia ya, yang akan diraihkan pada 16 Oktober pada tahun ini. Balik kepada soalan Hafizi tadi, pakar anestesiologi ini selalulah dikenali sebagai kalau bahasa Inggerisnya man or woman behind the mask, ataupun dalam bahasa Melayu kita ni doktor di belakang topeng lah ya. Dan alhamdulillah sejak bermula COVID-19 ni, doktor pakar anestesiologi memang amat berperanan sebagai benteng hadapan yang paling penting, dan juga dengan kawan-kawan rakan di lain dalam bidang lain berperanan di rawatan terapi dan pengurusan perioperatif untuk menjaga peserta sakit COVID-19 di rawatan terapi, mereka yang tenat dan memerlukan pembedahan ya. Walaupun kita sakit COVID-19, mereka juga perlu kadang-kadang memerlukan pembedahan. Dan apa yang merunsingkan dan menakutkan dan memuatkan lagi peranan kami dalam pandemik ini ialah dalam dua prosedur penting, iaitu intubasi dan penjagaan mesin pernafasan. Dan tiap-tiap hari kita dipaparkan dengan berapa kes dimasukkan ke ICU dan berapa kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Dan prosedur intubasi ini sebab kepentingan dalam menyelamat pesakit COVID-19 dan membahayakan kepada petugas-petugas seperti pakar-pakar anestesiologi ini, kami dengan tidak sengajanya ya dinobatkan sebagai wira atau heroes kerana dan keluar dalam bencana utama di muka hadapan majalah The Whole Time. Lazimnya sebelum ni memang ramai ya, I'm sure peserta-peserta dan pendengar-pendengar pernah berjumpa dengan pakar anestesia sekiranya mereka akan menghadapi pembedahan. Dan selalunya waktu perjumpaan itu praktis sakit akan berasa amat tenang ya, kerana mengetahui yang mereka akan dijaga baik dengan pakar ya, bukan setakat doktor tapi pakar anestesiologi semasa pembedahan dijalankan dan semasa rawatan rati di ICU di seluruh Malaysia. Dan semestinya perasaan takut, bimbang dan sakit semasa dan juga selepas pembedahan ialah perkara ulung kepada siapa-siapa pesakit pun. Dan inilah soalan yang paling kerap ditanya ya kepada kita semasa lawatan sebelum pembedahan ataupun sebelum dimasukkan ke ICU. Jadi kemahiran penglibatan pakar anestesiologi dalam dua kaedah ini amatlah penting dan juga diberi pengiktirafan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita sebagai pakar barisan hadapan yang penting dalam memerangi pandemik COVID-19. Dalam situasi COVID-19 di ICU ni, tugas doktor pakar anestesiologi berperanan amat penting kerana mereka mungkin adalah orang yang terakhir ya, yang dilihat ataupun boleh bercakap sebelum pesakit-pesakit yang tenat ini ditidurkan ataupun dikomakan dalam pandemik ini. Sekiranya mereka berjaya diberi rawatan, alhamdulillah mungkin mereka dapat bersama kembali dengan keluarga mereka, tetapi sekiranya mereka lebih tenat dan akhirnya terkorban ya, yang kita harapkan tidak, maka pakar-pakar anestesiologi lah
muka dan suara mereka lah yang terakhir dilihat oleh pesakit sebelum ditidurkan ya. Ini amat menekan ya kepada pakar anestesiologi kerana kadang-kadang kita kena berurusan untuk menghubungkan pesakit-pesakit ini untuk keluarga mereka melalui dengan Skype ataupun dengan WhatsApp, dengan video call. At least the family members dapat melihat keluarga tersayang mereka sebelum ditidurkan. Sebab kita tahu kan pandemik COVID-19 ni pesakit tidak boleh dilawati oleh sesiapa pun. Jadi saya nak sebut pasal intubasi tracheal ni yang paling penting kerana ia merupakan proses memasukkan tube pernafasan ya melalui mulut atau hidung ke dalam saluran trachea ini atau kerongkong. Dan selepas proses intubasi itu, tube pernafasan ini akan disambungkan kepada satu mesin ya yang dipanggil ventilator atau bantuan pernafasan yang mengalirkan oksigen ke paru-paru sebagai perawatan menyelamatkan nyawa. Dan proses ini paling penting untuk pesakit COVID-19 yang mengalami jangkitan paru-paru yang teruk dan tidak dapat bertahan. Ya, bahayanya prosedur ini ialah prosedur intratracheal pesakit COVID-19 ini melibatkan tetisan cecair ya, yang boleh tersebar ataupun dalam bahasa utara sebab dia bekerja di Penang terpercik dan menjangkiti doktor pakar anestesi yang mengendalikan intubasi itu dan petugas lain yang berhadiran. Dan ini boleh menjangkiti pakar dan petugas lain sekiranya mereka tidak mengamalkan pemakaian alat pelindungan diri, personal protective equipment masa menjalankan prosedur ini. Tapi sebaik-baiknya mereka perlu memakai PAPR atau Powered Air Purifying Respirator. Dan masih alhamdulillah PKM, lebih lagi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Sri Hisham dan timbalan-timbalannya terus prihatin dan keperluan pakar anestesiologi yang menjalankan tugas ini terus diberi bantuan. Ya. So sedikit banyak itulah tugas-tugas yang kami lakukan setiap hari semasa pandemik ini. Ya, sangat menarik Dr. Jahiza gambarkan peranan pakar anestesiologi sebagai muka-muka dan suara terakhir yang pesakit itu melihat sebelum mereka menjalani pembedahan itu, dan pastinya tekanan yang mereka menghadapi untuk menjadi muka dan suara terakhir untuk menenangkan pesakit itu, tekanan yang amat besar, dan itu yang cuba dititik beratkan pada hari anestesiologi ini dan hari anestesia. Dan kita nak dengar daripada Dr. Marzida pula. Mungkin Marzida ada dengar daripada on the ground bagaimana situasi frontliners, petugas barisan hadapan dan juga khususnya pakar-pakar anestesiologi. Mungkin ada yang dengar dari Sabah juga di mana mereka berdepan dengan situasi kekurangan bekalan perubatan dan juga kekurangan petugas kesihatan di beberapa hospital. Bagaimana tekanan yang dihadapi pakar anestesiologi di sana, Dr. Marzida? Sudah tentunya mereka mengalami tekanan yang tinggi. Umpamanya buat masa ini saya merasakan bahawa Malaysia mungkin mempunyai kelengkapan yang cukup, katil-katil yang cukup untuk merawat pesakit yang simptomatik dan mempunyai SOP yang lengkap, dan juga mungkin mempunyai PPE yang cukup. Tapi kadang-kadang terdapat kelewatan di mana PPE ini tidak sampai kepada barisan hadapan. Baru-baru ini Persatuan Pakar Anestesiologi Malaysia dan juga Kolej Pakar Anestesiologi telah sama-sama membantu dengan memberikan PPE kepada barisan hadapan di Sabah, di Hospital Tawau, Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Dan kami juga sedang mencari atau cuba mendapatkan doktor-doktor pakar anestesiologi yang sanggup untuk ke Sabah untuk bekerja secara sukarela
selaras dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Bercakap tentang tekanan terhadap pakar-pakar anestesiologi di Barisan Hadapan, satu kajian selidik telah dilakukan di Hospital Sungai Buloh. Di dalam kajian selidik ini, mereka telah mendapati bahawa insiden burnt out atau kelecehan atau kemurungan adalah tinggi di kalangan doktor-doktor ini. Daripada 85 kajian selidik yang dilakukan, daripada 85 orang doktor ini didapati sekurang-kurangnya 55% mengalami keletihan atau burnt out dan 70% mengalami kemurungan. Dan sebab-sebabnya seperti yang dinyatakan oleh Datuk Jahidah sebentar tadi, emosi, tekanan emosi. Selain daripada itu kerana tekanan terpaksa bekerja dalam masa yang panjang, mereka juga terpaksa membuat latihan tambahan dan juga untuk menangani pandemik ini, dan mereka juga perlu memakai PPE secara berterusan, dan ini sangat merimaskan. Dan yang paling penting, mereka juga sedar dan risiko mereka untuk mendapat jangkitan adalah tinggi dan sangat takut yang mereka akan membawa jangkitan ini kepada keluarga mereka yang tersayang. Okey, baik. Baik, itu melihat kepada pengorbanan-pengorbanan yang terpaksa ditempuhi oleh pakar-pakar dan juga doktor-doktor serta Barisan Hadapan dalam kita memerangi COVID-19 ini, dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Apa yang telah doktor katakan sebentar tadi, mungkin antara cabarannya adalah dari segi kita memastikan keselamatan mereka ataupun keselamatan Barisan Hadapan ini ataupun petugas Barisan Hadapan ini, dan juga dari segi pengurusan mental dan juga fizikal, supaya semuanya perlu di-handle dengan begitu baik sekali. Dan selepas ini banyak lagi perkara ingin kita sentuh mengenai bagaimana sebenarnya perawatan dan juga bagaimana sebenarnya mitos-mitos yang mungkin ingin diperbetulkan sendiri oleh pakar-pakar mengenai bius ini. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan mengenai anestesia ataupun bius yang juga merupakan satu bidang dan juga kepakaran yang sangat penting. Lagi-lagi kita memerangi COVID-19 ini, dan banyak perkara yang perlu kita lihat kepada bagaimana pakar-pakar ini menjalankan tanggungjawab mereka, dan apakah antara mitos-mitos yang sebelum ini mungkin berlegar dalam kalangan masyarakat yang mungkin ingin diperbetulkan sendiri oleh pakar-pakar ini. Dan mungkin Naila sebut sedikit mengenai ataupun mungkin ada persoalan yang ingin dinyatakan kepada kedua tetamu kita pada hari ini, Naila. Ya, tadi sangat menarik apa yang Dr. Jahizah bagaimana menggambarkan pengorbanan pakar-pakar anestesiologi di Barisan Hadapan, terutamanya dalam merawat pesakit COVID-19 ini. Mereka menjadi muka-muka atau suara terakhir sebelum pesakit-pesakit tersebut dibiuskan, dan kita nak cakap tentang tekanan mental, tekanan emosi yang dialami mereka ini, dan juga menjelang Belanjawan 2021 yang kita jangkakan dibentangkan pada November depan nanti. Apa yang menjadi harapan, apa lagi jenis sokongan dan peruntukan yang diperlukan pakar anestesiologi, khususnya berhubung dengan sokongan mental atau psikologi? Boleh doktor kongsikan? I think sorry. Okay. Mazi, you can please proceed. Seperti apa yang telah saya nyatakan sebentar tadi, kesejahteraan pekerja adalah sangat penting kerana doktor yang gembira dan sihat akan dapat memberi rawatan yang lebih baik kepada pesakit-pesakit. Bercakap tentang keselamatan pesakit, satuan kami memang telah lama sama-sama pertumbuhan persatuan anestesiologi sedunia
melalui campaign safety or safe anesthesia everyone's day, mahu memberi anesthesia yang selamat kepada seluruh penduduk dunia, kerana 5 daripada 7 bilion daripada penduduk dunia sebenarnya tidak menerima anesthesia yang selamat. So ini adalah salah satu daripada perjuangan kami. Selain daripada itu, tentang kesejahteraan anestesiologi kepada mereka-mereka yang melalui burnout atau kemurungan ini, adalah disarankan mereka jangan bersendirian, and kita patutnya dengan segera mengenali masalah ini dan mendapatkan bantuan. Walaupun jangan merasa malu jika kemurungan ini tentunya kadang-kadang tidak dapat dielakkan memandangkan tekanan kehidupan dan tekanan kerja yang tinggi. Tetapi bersama-sama kita akan dapat menanganinya. Saya juga katakan bahawa pemimpin kesihatan perlu melakukan skala pengesan mereka yang mengalami kemurungan ini, dan suatu lagi yang saya ingin nyatakan adalah perlu mereka ini juga diberikan sokongan kewangan kerana telah menyambung nyawa untuk menyembuhkan pesakit-pesakit. Okey, baik. Dato' Jahizah, kita melihat kepada tenaga pakar dan juga bagi anggota perubatan yang terlibat dalam anestesia ini, bagaimana agaknya situasi pada ketika ini? Adakah negara kita cukup pakar-pakar yang pakar dalam bidang anestesia ini? Dan kalau kita melihat kepada purata yang ideal untuk merawat pesakit, satu pakar untuk merawat berapa pesakit? Mungkin Dato' dapat jelaskan sedikit. Saya rasa soalan ni kita kena divide dalam dua kerangka persoalan tu, sebab pakar anestesiologi ni dia tidak terhad kepada perawatan di ICU dan juga perawatan anestesia di Dewan Bedah untuk kes-kes elektif dan emergency. Pakar anestesiologi juga terlibat dalam perawatan kesakitan akut dan kronik di klinik dan di ward. Kami juga terlibat dalam resuscitation. Kami juga terlibat secara aktif dalam organ donation dan transplant, dan juga melibatkan diri dalam saringan lebih-lebih lagi pada masa sekarang pesakit-pesakit yang COVID yang grade 2 dan 3 harus diberi perhatian yang amat rapi sebelum mereka menjadi lebih tenat dan kritikal. Kerananya mereka ini harus dikenal pasti dan cepat-cepat dimasukkan ke ICU, diberi bantuan pernafasan sama ada dengan oksigen melalui tube-tube tanpa intubasi dan mesin pernafasan. Dan ini amat penting kerana ini bukanlah pesakit daripada penyakit biasa. Status untuk penjagaan diri ke diri petugas-petugas amat penting juga. Jadi dalam masa kaedah sekarang pandemik ini, cara amnya lah pada masa ini yang telah berregister dengan National Registry, Specialist Registry Malaysia, pada bulan lepas kita telah meningkat dengan 50 orang lagi. Jadi sekarang secara jumlahnya kita ada dalam 1,190. Dan ini amatlah kecil bilangannya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju.
Dan kita masih memerlukan doktor-doktor adik-adik yang belum menjadi pakar untuk membantu pakar-pakar untuk menjalankan kes-kes yang tidak rumit ataupun kes-kes elektif ataupun kes-kes kecemasan yang tidak memerlukan fizikal pakar anestesiologi sepanjang pembedahan itu. Jadi dalam erti kata Malaysia masih memerlukan banyak lagi adik-adik doktor-doktor pegawai perubatan untuk melibatkan diri untuk menjadi kepakaran dalam disiplin ini, dan kami amat berharaplah dalam the way forward adik-adik kita yang dalam proses kontrak dapat diberi keutamaan untuk mendapat jawatan yang lebih tetap, kerana dengan cara ini sajalah mereka dapat meneruskan pembelajaran mereka untuk jadi seorang pakar. Kerana nak jadi pakar dalam anestesiologi memerlukan kursus saja memerlukan 4 tahun. Itu tu kira kalau you are very smart, brilliant student, maksudnya you masuk, you pass dan keluar dalam 4 tahun. Tetapi tidak sebegitu untuk semua orang, ya. Ya, Datuk. Terima kasih. Itu antara isu-isu yang perlu diatasi dalam kita menyampaikan apa yang diperlukan untuk membangunkan dan untuk mengukuhkan lagi rawatan anestesiologi dalam negara kita, yang seperti dijelaskan oleh Dr. Jahizah tadi, masih kurang lagi jumlah tugas ataupun pakar-pakar anestesiologi di negara kita, menggalakkan lagi doktor-doktor di luar sana untuk terus menjadi pakar dalam bidang tersebut. Dan itu antara mesej utama yang disampaikan oleh tetamu kita pagi ini, Dr. Marzidah dan Dr. Jahizah. Terima kasih bersama kami sempena dengan Hari Anestesia Sedunia pada 16 Oktober depan, dan kita banyak dapat tahu tentang mitos-mitos dan juga apa pentingnya anestesiologi dalam rawatan COVID-19 ini, Hafizi. Betul, dan sempena dengan Hari Anestesia Sedunia pada 16 Oktober ini, eloklah kita mengenali sedikit mengenai perawatan ini. Begitu juga kita menghargai segala khidmat pakar-pakar yang menyalurkan khidmat ini untuk mereka, ataupun mereka ini sebenarnya sebagai barisan harapan, satu kepakaran yang amat penting dalam pengurusan pembedahan dan juga rawatan penyakit dan sebagainya. Dan untuk itu, Awal Pagi berakhir di sini. Saya Hafizi Rosli. Dan saya Nailah Huda. Salam hormat.